berapa kali? 4 kali dalam surah yang sama. Apa makna dia tu? Dan, wa, dan, la, qad. 2 kali penegasan. La dan qad itu ialah huruf taukid. Iaitu dan demi sesungguhnya. Yassarna. Kami telah mudahkan Al-Quran. Untuk lidzikr. Untuk diambil peringatan, diambil pelajaran. Fahal mim muddakir. Lepas tu Allah tanya. Allah tanya apa tu? Maka, adakah sesiapa yang mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Allahu Akbar. Kalau 4 kali diulang, maksudnya apa tu? Okay. So, kalau ayat sebelum tu kisah kaum Ad. Sekarang kita nak tengok kaum Samud. Sebelum Allah ceritakan kaum Samud dalam surah Al-Qamar ini, Allah tanya dulu. Maka ada tak sesiapa antara kamu yang nak ambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Subhanallah. Selalu kita dengar orang bagi alasan kenapa tak nak belajar Al-Quran. Kenapa? Susah lagi. Sulit lagi. Sukar. Betul? Tapi kalau tengok ayat ni, Allah kata apa ni? Dan sungguh. Sungguh apa? Kami mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran, untuk kita ambil peringatan. Maka adakah orang yang memikirkannya? Maksudnya apa tu? Maksudnya hari ni, tanya diri kita, yang kita sebut susah tu, sebenarnya kita nak belajar ke tak nak belajar? Kalau nak kau cakap je, ya Allah, walau susah tapi aku memang nak. Maka Allah akan mudahkan. Dia masalahnya, dia sebut je. Sedangkan dia masuk kelas pun tidak. Dia baca pun tidak. Dia cuba sekali dua je, dia tahu kata apa? Susah lah. Pening. Sedangkan kalau pening, maka akan berlaku peningkatan. Dia pening sikit je terus tinggal. Sedangkan Allah kata apa? Kalau kau nak, kau berusaha, pasti akan dimudahkan. Okay? Dia bukan, orang kata apa? Nak 1000 daya. Tak nak 1000 dalih kan? Dia bukan 1000 dalih. Setengah dalih dah cukup. Kalau dia dah tak nak. Okay? So, subhanallah, Allah Akbar. So, penting untuk kita ambil perhatian sehingga ayat ini diulang 4 kali dalam surah ni. Maksudnya apa? Allah nak beritahu kat kita, belajar Al-Quran supaya kita dapat peringatan dan pelajaran, dan percayalah Allah yang jamin. Allah jamin apa? Allah akan mudahkan kalau kita betul-betul nak belajar, nak faham. Subhanallah. Jangan kata susah, jangan terus kata susah lepas tu terus tinggal. Sebab bila kita kata ulang susah, lama-lama syaitan juga akan bisik apa? Supaya putus asa. Okay? Putus asa, tinggal terus. Allahu Akbar. Yang beri kefahaman siapa? Allah. Minta dekat Allah. Okay? Kalau kita bersyukur, lagi Allah tambah, lagi Allah tambah. Sebenarnya ayat ni, Allah pujuk kita tau. Allah pujuk kita apa? Belajar. Jangan kata susah. Nanti Qurannya akan dimudahkan. Okay? Kalau kau dah tahu benda tu susah, maka kena buat apa? Belajarlah. Dia yang susah je terus tinggal masalahnya. Betul? Patutnya yang susah tu lah kita kena belajar. Jangan putus asa. Okay? Allahu Akbar. Jadi ayat 23, so Allah dah beritahu ni, siapa yang nak ambil pengajaran? So kita bila jumpa ayat ni, ya Allah, mudah-mudahan, kita dah tahu dah, lepas ni mesti ada peringatan dengan pelajaran ni. Mesti ada punya. Ya Allah, bagilah aku faham, bagi aku ingat, supaya aku nak mengamalkan dalam kehidupan aku sehari-hari. Berilah aku hidayah daripada ayat ni, ya Allah. Berilah aku hidayah, okey, daripada ayat yang aku tadabbur. Okey, cuba tengok ayat 23. Apa dia tu? Sama tak dengan ayat 12 mula dia tu? Kalau ayat 12 surah Asy-Syams tadi, kazzabat samudu bitawaha. Kalau surah ni, kazzabat samudu bin nuzur. Beza dia kat ujung je. Demikianlah juga kaum Samud. Maknanya dah tahulah ni. Allah suruh ambil pengajaran lah ni daripada kisah kaum Samud.
Kaum Samud telah mendustakan peringatan dan amaran yang disampaikan oleh Rasul mereka iaitu Nabi Saleh. Waqalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idzal lafi dhalalin was'ur. Lalu mereka berkata, patutkah kita menurut manusia dari jenis kita lagi yang berseorangan? Jika demikian sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila. Ya Allah, cuba kita perhati. Cuba tengok ayat ni betul-betul. Subhanallah. Dia kata apa? Patut ke kita dengar cakap orang yang maksudnya kaum Samud ni tengok Nabi Soleh. Aku tengok engkau sama je dengan kita orang. Ya ke kau Nabi? Sama je kau ni. Betul? Macam itulah maksud dia. Dah lah tu. Kau tak ada pengikut pun. Kau berseorangan. Jadi kita ni zaman sekarang yang nak ikut siapa? Yang viral, yang ramai. Kalau sikit je kelas dia melempah-lempah tak? Tak tak betul lah tu. Tak glamour. Okey. Sedangkan qalilam ma tashkurun, dari yang bersyukur itu sangat-sangat sedikit kata Allah kan? Okey. Allah. Apa? Tak dengar. Tak, konteks ni lain. Kalau konteks ni ialah maksudnya bolehlah juga apa kata Kak Sarah tu. Sebab dia tengok merokok tu trending. Dulu zaman saya kecil lah. Nasib baik sekarang dah tak ada dah iklan tu. Apa dia? Unggulan apa? Mutu apa tu lah? Gaya mutu keunggulan. Dah kalau tak tak merokok tak bergaya kan. Tak bermutu dan tak unggul. Jadi nasib baik dah tak ada dah iklan tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadinya macam itulah, kita kena bijak kena bijak. Itulah tadi kalau tak follow Al-Quran dan Sunnah akan jadi yang betul dikatakan salah, yang salah dikatakan betul. Orang yang cakap betul kena tangkap, orang yang cakap salah dibebaskan bercakap. Yang cakap betul pula kena tahan, disekat, kena tangkap. Betul ke salah tu? Tapi kalau kita ni insya-Allah, mudah-mudahan Allah bagi kita hidayah terus-terusan untuk kita pandai membezakan. Okey? Allah Akbar. So, dah wujud tak situasi ni daripada zaman kaum Samud? Apa yang dia pandang? Kalau betul kau ni Nabi, kau patutnya ada keistimewaan. Kau patutnya lain daripada yang lain. Tak samalah macam kita orang. Sebab tu kalau kita tengok Yahudi, dia kata apa? Uzair anak Allah. Kalau orang Kristian, dia kata apa? Nabi Isa tu anak Allah. Orang Arab Quraisy pula dia kata malaikat anak perempuan Allah. Okay? Tak boleh. Itu confirm syirik lah. Alright? Allahu Akbar. Jadinya, jika demikian sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat dan gila. Maknanya dia kata apa? Kalau kau ikut juga Nabi Soleh ni, memang kau kategori sesat, kategori gila dia kata. Maka bila dia cakap macam tu, okey, datangkan bukti kalau kau betul Nabi. Okay, so kita tengok ayat 25. Tidaklah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya padahal orang-orang yang lebih layak ada di antara kita. Bahkan dialah seorang pendusta lagi sombong angkuh. Tak cukup dia tuduh Nabi Saleh itu sesat, gila, tak ada pengikut. Lagi dia kata apa? Dia kata Nabi Saleh tak layak. Lagi? Tambah lagi. Pendusta, sombong, angkuh. Padahal kita mengajak, kita menegur cara yang betul. Begini salah ni. Kita tegur. Jangan buat macam ni. Dia kata apa? Engkau baru pergi 5 kali kelas, belagak. Selek bulan, orang panggil kita apa? Ustazah. Tu bukan puji. Kita tahu tu perli kan? Okay? Tak apa, sabar. Kita bersabar. Ya, sabar Kak. Okay? Subhanallah. Jadinya, ayat 26. Saya'lamuna ghadam manil kazzabul ashir. Mereka akan mengetahui kelak siapakah orangnya yang pendusta lagi sombong angkuh itu. Kelak kau akan tahu siapa yang dusta, siapa yang sombong, siapa yang angkuh. Sebab tadi dia tuduh Nabi Soleh macam tu kan. Ayat 27.
So kalau ada orang tuduh kita, janganlah cepat sangat kecil hati, jangan cepat sangat sentap, jangan cepat sangat putus asa. Sebab nabi-nabi dulu pun sudah lalui benda ni. Okay. So ayat 27, inna mursilun naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir. Datang dah ayat ni. Apa dia? Sesungguhnya kami menghantarkan unta betina yang menjadi mukjizat sebagai satu ujian bagi mereka. Lalu kami perintahkan Rasul kami, siapa dia? Nabi Saleh, tunggulah apakah yang mereka akan lakukan serta bersabarlah terhadap tentangan mereka. Dalam ayat ni Allah dah beritahu unta betina ni menjadi apa? Fitnah. Apa dia? Unta ni, dia tak nak percaya kat Nabi Saleh. Maka dia apa? Dia request. Kalau betul kau Nabi, datangkan bukti. Jadi dia minta sesuatu yang mustahil. Sebab tadi dia kata apa? Takkanlah kau Nabi, aku tengok kau sama je macam kita orang. Pada dia Nabi ni mesti luar biasa. Jadi kehebatan mereka boleh pahat gunung, betul? Kalau kau betul Nabi, sekarang daripada gunung ni, bongkah batu besar ni, kau keluarkan unta. Unta tu pula mesti betina. Dah lah tu mesti mengandung. Bunting 10 bulan. Mesti begitu. Dia mencabar Nabi Saleh. Kalau betul kau Nabi, keluarkan sekarang. Daripada batu ni, keluarkan unta. Jadi supaya dia kata, kalau betul kau Nabi. Kalau betul, kita beriman. Hanya kau tak penipu, kau tak pendusta, kan? Okay. Subhanallah. Jadi, Nabi Saleh berdoa dan mintakan, datangkan bukti bahawa benar dia adalah seorang Nabi. Maka Allah perkenankan, maka keluarlah seperti yang kaum Samud minta. Betul-betul hidup. Bunting pula tu. Okay. Tapi Allah dah sebut subhanallah, Allah Akbar. Dia sebagai fitnah tau. Unta ni sebagai apa? Cobaan. Subhanallah, inilah bukti Al-Quran adalah daripada Allah yang Rabbil Alamin. Sebab Allah dah tahu. Unta ni sebenarnya Allah dah tahu dah mereka pasti akan apa? Mereka pasti akan seksa unta ni. Dia yang minta, Allah bagi, tapi dia yang akan musnahkan mukjizat tu. Allah tahu tak? Allah dah tahu. Sebab tu Allah kata ni, dia akan menjadi cobaan untuk mereka. Sebab tu kita kadang-kadang nak kayu. Nak itu, nak ini. Perasan tak? Bila dapat apa jadi? Kadang-kadang yang kita nak sangat tu sebenarnya akan menjadi cobaan untuk kita. Fitnah untuk kita. So lulus ke tak lulus tu yang kita takut tu. Kita jadi lupa diri kan? Istidraj. Na'udzubillah min zalik. Jadi, lahum bagi mereka fartaqibhum. So menjadi cobaan bagi mereka nanti. So Allah dah tahu dah. Diutus Nabi Saleh berdakwah tak nak terima, minta mukjizat. Tapi kau ingat bila kau minta mukjizat, kalau kau tak beriman, akan datang azab. Okay. Tunggulah. Okay, tunggulah. Apakah yang mereka akan lakukan serta bersabarlah. So Nabi Saleh dah diberitahu oleh Allah, tunggulah tetapi bersabarlah. Tunggu dan bersabar. Sebab kaum dia memang akan mengingkari. Alright? Perhatikan, kalau selalunya bahasa Arab, bila tambah huruf, maknanya dia punya makna pun bertambah. Contohnya, kalau kita nak suruh dia bersabar, kita cakap dia wasbir. Tapi ni ada tambahan huruf ta. Wastabir. Maknanya bukan sabar sikit. Betul-betul kena sabar. Nabi Saleh kena betul-betul sabar dengan kaum dia. Okay. Ayat 28. Wa nabbi'hum annal ma'a qismatun bainahum kullu syirbin muhtadar. Dan khabarkanlah kepada mereka bahawa sesungguhnya air telaga mereka terbahagi di antara mereka dan unta itu. Tiap-tiap bahagian air itu dihadiri oleh yang berhak mengambilnya pada hari gilirannya. So, bila dia minta mukjizat, mukjizat pun keluar, unta tu pun dah ada depan mata dia. Dia menyaksikan unta tu keluar, hidup, bunting seperti yang dia nak. So, Nabi Saleh kata apa? Tapi ada syarat. So, Allah perkenankan, Allah bagi, tapi ada syarat. Apa syarat dia? Ada giliran minum.
Kalau hari unta ni, so unta ni besar, bunting pula tu. Dia kalau minum, kering telaga tu. Jadi, jangan usik, jangan kacau. Kamu tak boleh ambil. Tapi besoknya, kamu apa tu, hari kamu punya dapat air, ambillah sebanyak-banyaknya. Dan unta tu pun tak akan kacau kamu. Unta tu tak akan pergi pun minum di hari bukan giliran dia minum. So Allah memang jaga unta dia. Sebab dia adalah unta Allah. Okay? Dan di hari dia tak boleh ambil air telaga, sebenarnya dia boleh ambil susu unta tu. Dan susu unta tu boleh minum sekampung. So jangan sebutlah kata tak dapat minum air. Right? Allahu Akbar. Itu syarat dia. Setuju pun setujulah. Okey. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta itu dan berkira hendak membunuhnya. Lalu mereka memanggil kawan mereka yang sanggup membunuhnya. Dia pun bertindak sampai dapat membunuhnya. So kaitkan dengan ayat 12 ni. Ayat 12. Idhim ba'asa ashqaha. Maksudnya dalam ramai-ramai tu, dia pun dekat surah sebelum ni kita tengok surah Al-A'raf kan, pemimpin-pemimpin dia, maknanya kaum tu, orang kampung tu pergi jumpa kat pemimpin dia. Jati tengok unta tu kan. Dia macam tu lah. Hari dia minum, kita kacau pun tak boleh. Kita punya kambing pun tak boleh minum, semua tak boleh ambil lah air tu. Jadi dia macam sakit hati lah tengok unta tu. Dia mulalah, apa kata kita halau nak kita halau. Mula-mula halau dulu. Lepas tu, dia maknanya dia ngacau. Giliran unta tu dia mula kacau. Dan pemimpin-pemimpin tu takut. Kenapa dia takut nak bertindak? Sebab ingat, kita ni dah diilhamkan apa? Fujur dan takwa. So dalam ilham takwa kita dah, pemimpin-pemimpin dan sebenarnya orang kaum Samud tu sebenarnya bila dia dah nampak mujizat Nabi Soleh, mereka macam ada betul juga ni, betul dia Nabi ni. Lepas tu Nabi Soleh pun dah kata, jangan, nanti datang azab. Jadi dia takut. Dia ada takut tu. Dia takut nak langgar sebenarnya. Tetapi ilham fujur tu bila dia tak menyucikan jiwa, dia melampau. Mula-mula usik, lepas tu halau, lepas tu ni dah mula melampau. Dan dari kalangan mereka ada yang paling kotor hati dia. Okay, so bangkitlah. So kaitkan dengan ayat 12 surah Asy-Syams kita. Idzim ba'asa ashqaha, maka mereka memanggil dalam ramai-ramai tu. Okay, dalam ramai-ramai tu ada yang bangkit. Okay, buka dekat celik tafsir kita tu, kita boleh nampak dekat muka surat 23. Okay, kita dah print celik tafsir tu. Muka surat 23, kita nampak kan? Ashqaha tu maksudnya syaqiyun jahat, bila ada alif hamzah kat depan paling jahat. Ashqaha, di antara mereka perangai memang sangat-sangat teruk yang sanggup nak pergi bunuh unta tu. Okey. Subhanallah, maka mereka bangkit dengan sendiri. Ni orang paling jahat, offer diri pergi nak bunuh unta tu. Okey. So hati dia segelap malam yang segelap-gelapnya pada ayat 7 tu. Okey. Subhanallah. Allahu Akbar. Ba'asa maknanya dia bangkit. Bangun dengan sendirinya. Jadi lelaki itu adalah lelaki yang paling teruk, paling celaka dari kalangan mereka. Mereka itu memang sudah teruk secara keseluruhan, tapi dia lah yang paling teruk. Kalau ikut tafsir nama dia Hudar bin Salif. Jadi, kalau ikut tafsir lah nama dia. Maknanya dia seorang yang kepala gila lah. Macam tak orang paling keras kepala dalam kampung tu. Okay. Sepertinya dia tak takut apa-apa. Dia tak takut siapa-siapa. Okay. So dia lah orang yang, maknanya jiwa dia apa? Fujur. Okay. Orang yang jiwa fujur, dia maknanya takwa tu, ilham takwa dah memang dah tenggelam. Okay. So seperti gelap, segelap-gelapnya yang tak ada langsung sinar matahari. Itulah gelapnya hati dia. Maka dia tadsiyah, mengotorkan jiwanya. Okay. Allahu Akbar. Mujizat dah keluar depan mata. Okay. Tapi syarat tak dipenuhi. Mereka tak nak berkongsi air dengan unta Allah. Okay. Okay, cuba tengok dekat ayat 13. Muka surat 25. Celik tafsir tu.
Okay. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Okay. Tadi kita sampai mana tadi? Ayat 28 Ni surah Al-Qamar ayat 28. Saya sambung sikit 29. Fanadaw sahibahum fata'ata fa'aqar. Mereka selepas itu merasa bosan dengan keadaan unta itu dan berkira hendak membunuhnya. Lalu mereka manggil kawan yang sanggup membunuhnya. Yang inilah ayat terkait dengan ayat 12 surah Asy-Syams. Ada seorang yang akan bangun, orang yang paling jahat antara mereka, untuk pergi membunuh unta tu. Yang lain penakut. Okey. Ayat 30, fakaifa kana azabi wa nuzur. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya azabku dan kesan amaran-amaranku. Sebab syarat dah diberi. Peringatan dah diberi. Tapi mereka melampaui batas dengan melanggar syarat-syarat tu. So ayat 31, inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtazir. Sesungguhnya kami hantarkan kepada mereka satu pekikan yang dahsyat. Lalu menjadilah mereka hancur seperti ranting-ranting dan daun-daun yang pecah hancur yang dikumpulkan oleh pemilik kandang binatang ternak. So mereka degil dan beritahu dan nanti datang azab. Bagaimana mereka dimusnahkan? Satu je. Berapa? Wahidah. Berapa? Satu pekikan. Satu suara. Kalau kita baca tafsir kan, suara tu punya kuat, kalau kita tak tahan kan, mesti kita pening. Macam kita kalau pergi tempat yang kuat sangat bunyi speaker tu, jantung kita macam bam bam bam. Yang ini punya kuatnya, perut dia boleh pecah. Memang teruk. Okey? Sehingga dia jadi pecah hancur. Rata jadi tanah. Walaqad nampak ayat 32 Allah ulang balik. Ulang ayat 17 tadi. Ayat 22 tadi, kita sebelum masuk kisah Samud, kita jumpa tak ayat ni? Ayat 32 ni, sama tak dengan ayat 22 sebelum kisah Samud? Jadi, Allah, sebab lepas ni ialah kisah kaum Lut. Jadi, apa pengajaran kita boleh dapat? Allah kata, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Dan demi sesungguhnya, kami telah mudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa mahu mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? So, kalau kita rasa susah je terus tinggal, tak nak belajar Al-Quran, okay, kita dapat tak ambil pengajaran? Sedangkan kalau kita nak, kita bersungguh, Allah pasti akan mudahkan. Untuk kita hadir, kita macam itulah Allah akan sangat-sangat memudahkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi, daripada ayat 22 sampai ayat 32 ni, ada tak pengajaran? Ada tak? Yang sangat relevan dengan hari ini. Kita walaupun tak hidup zaman kaum Samud, tapi kisah, ingat tak kita sebut kelas yang lepas, kisah-kisah dalam Al-Quran adakah sekadar kisah dongeng? Adakah sekadar legenda? Kisah bedtime stories untuk anak-anak? No. Kisah-kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang benar, yang boleh diambil pengajaran sampai hari ini. Okay. Subhanallah, Allah Akbar. Jadi, Allah ulang. Ingat, dalam surah Al-Qamar ni, ayat ni diulang berapa kali? 4 kali. So, adakah mereka nak mengambil pengajaran? So, apa kita kena cakap? Allah tengah tanya ni. Apa nak jawab ni? Adakah sesiapa yang mau mengambil peringatan dan pelajaran daripadanya? Kena jawab. Ya Allah, berilah aku hidayah setiap ayat aku baca, ya Allah. Berilah aku kepahaman, ya Allah. Datangkanlah guru, sahabat, kelas, buku, ilmu, apa-apa je lah, ya Allah. Yang bantu aku untuk faham, untuk amal, untuk sampaikan Al-Quran. Allah tanya, sampai Allah tanya 4 kali dalam ayat surah ni. Okay? Allahu Akbar. So, dan demi sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan dan pengajaran. Maka adakah sesiapa yang mau mengambil peringatan dan pelajaran padanya? Ingat tak tadi kita sebut surah Maryam awal tadi ayat 97. Al-Quran itu dimudahkan untuk apa? Untuk kita ambil. Maksudnya Quran itu kita dapat apa? Berita gembira. Tapi berita gembira untuk kita tahu berita gembira. Al-Quran ini adalah untuk kita tahu berita gembira. Tapi berita gembira untuk siapa? Untuk orang bertakwa. Dan peringatan untuk mereka yang
melanggar, yang kufur, yang syirikkan Allah. So, kalau kisah kaum Samud ni, kisah apa ni? Kaum yang mengotori jiwa, kemudian melampaui batas, mendustakan Rasul. Jadi peringatan untuk kita tak? Peringatan untuk kita. Maka sunnah Rasulullah SAW, kalau kita dah tahu tapi kita buat je, kita tak nak ikut, kita langgar. Dan hari ni, kita belajar apakah mukjizat Nabi Saleh. Apakah mukjizat Nabi Saleh? Unta. Ada tak mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam rumah kita? Ada tak? Ada tak? So, kaum Samud mendustakan mukjizat Nabi Saleh iaitu unta. Melanggar, mendustakan sampai ke tahap bunuh unta tu dengan kejam. Okay? Dan diturunkan azab. Dan hari ni, mukjizat Nabi Muhammad SAW ada tak sampai hari ni? Untuk Nabi Saleh dah tak ada. Tapi untuk kita umat Nabi Muhammad ada tak hari ni? Tapi berapa ramai yang beri perhatian pada Al-Quran? Berapa ramai betul-betul berdoa minta petunjuk? Berapa ramai betul-betul faham ihdinas siratal mustaqim? Itu adalah doa yang paling besar. Bila kita dapat hidayah, kita rasa kita dapat anugerah yang sangat besar. Siapa yang rasa dia begitu nak sangat dapat hidayah? Mengharap sungguh-sungguh Allah pilih untuk dapat hidayah yang berterusan, bertambah iman. Ketika kita sebut dalam solat kita. Sedangkan bila kita dengar orang dapat sejuta, untungnya dia. Tapi orang yang dapat beramal, dapat hafal, dapat berdakwah, kita pandang biasa je. Dah kena tangkap Oh, dah kena tahan. Dah kena sekat. Bagus ya. Aku memang tak larat nak dengar dia tu beletif, cakap. Tak dalil. Lagi? Bid'ah. Lagi? Kita nak tunggu macam tu ke? Allahu Akbar. Peringatan demi peringatan. Kalau tidak, takkan sebelum satu kisah Allah akan mulakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allah tanya, maka jawablah, maka berdoalah, ya Allah, tolonglah ya Allah. Aku nak sangat amalkan dan aku nak sangat menyampaikan. Aku nak sangat jadi penyambung tugas Rasul, menyampaikan kebenaran. Amar ma'ruf nahi. Kita ni umat Nabi Muhammad. Okey, sementara saya ingat Surah Al-Baqarah. Ali Imran ayat 110. Beruntung kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa maksud tu? Kalian, kita lah ni. Kita. Kalian adalah khaira ummah. Apa dia tu? Umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu wahai umat Muhammad. Ganjat saya. Kenapa ni tiba-tiba dia berbunyi? Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia kerana kamu. Okey, kalau betul Allah dah kata kita ni umat terbaik, tapi ada syarat. Apa syarat dia nak jadi umat terbaik? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Apa syarat untuk jadi umat terbaik? Amar ma'ruf, nahi munkar dan wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Dan semua ni adalah fi'il mudhari. Dan dah jadi sifat dah. Okay? Kerja kita ni bukan sekali-sekala, berterusan. Ta'muruna. Okay? Dia dah jadi sifat Kamu ni, kita ni, nak jadi yang terbaik kena banyak ataupun selalu berterusan menyuruh ma'ruf. Apa ma'ruf? Bil ma'ruf. Daripada root word arafa, kan? Arafa apa? Arif apa arif?
Apa maksud arif? Tahu. Maksudnya Allah nak beritahu kebaikan tu, benda tu kalau baik, benda tu jelas. Kita tahu baik. Baik. Kita tahu, kita nampak benda tu baik. Contoh, kalau datang dengar ceramah, betul ayat Quran, betul tafsirannya, betul terjemahannya, betul tadaburnya. Kita nak menidakkan ke? Kita tak akan menidakkan kan? Jiwa kita pun akan cakap, betul, betul, betul. Lepas tu pula, apa yang disampaikan oleh asatizah tu sangat terkesan dekat hati. Sampai kita rasa macam, betul, memang itulah perangai aku. Ya Allah, aku nak berubah, aku tak nak buat lagi lepas ni. Sebab dah tahu salah, dah tahu berdosa, kita dah takut dah. Betul tak? Bayangkan kalau boleh memberi kesan dekat hati, okey, maknanya setiap kebaikan dia ma'ruf. Ma'ruf ni bukan sekadar kebaikan ni, maksudnya kita arif. Jelas, orang-orang beriman, dia tahu benda tu betul. Dia tahu benda tu salah. Benda tu betul, diikut. Benda tu salah, dia jauhi, dia tinggalkan. Bil ma'ruf ni bukan sekadar cukup terjemahan, ajaklah kepada kebaikan. No, kebaikan yang macam mana? Kebaikan yang jelas. Jelas nampak memang benda tu betul dan baik. Dah ada dalil, dah ada bukti. Ma'ruf. Jelas nampak. Kalau benda tu buruk pun jelas benda tu buruk. Salah ni. Mana mungkin boleh buat benda macam ni? Contohnya, berdoa dekat kubur. Bukan berdoa, doakan si mati tu. Dia buat hajat. Berharap pada orang mati tu. Boleh tak? Boleh tak? Memang tak boleh lah. Dan zikir tu, zikirlah seperti yang Nabi dah ajar. Janganlah, tak payahlah nak mereka-reka selawat baru, zikir baru. Nabi terlupa nak ajar kita ke? Ada ke? Ada ke? Sedangkan surah Al-Ma'idah ayat 3 kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Dah sempurna dah. Tak ada yang Nabi terlupa. Right? Sekarang ni berapa banyak lagi sunnah Nabi yang kita tak ikut. Betul? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi, kalau nak jadi umat terbaik, apa syarat dia? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan, wa tu'minuna billah. Okay? Dan melarang buruk serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Okay? Allahu Akbar. So, apa kita belajar daripada surah Al-Qamar tadi yang kita kena ambil pengajaran? Apa dia? Contoh dah ada. Even ada sampai sekarang Madain Soleh tu. Okay? Allahu Akbar. Kaum Samud ni kenapa dijadikan contoh sebagai mereka yang sangat kotor hatinya? Sebab mujizat depan mata. Betul? Tapi tergamak dia pergi bunuh unta tu dengan kejam pula tu. Bukan sembelih. Sembelih sekejap je. Ni dia cucuk. Ada kalau kita baca tafsir tu, dia potong kaki sebab unta ni nak bagi dia tombang. Okey, angkat kaki dia. Dia sampai dia kata dia seksa unta tu sampai unta tu tak boleh lagi, dia potong pula kaki. Lepas tu dia biar je darah tu mengalir sampai kering. Seksa tak? Seksa. Sedangkan tu unta Allah. Dia berani. Sampai ke tahap tu dia berani. Bukan kaling-kaling punya berani lawan ni. Kalau kita Quran depan mata. Adakah cukup sekadar peluk, cium, junjung? Jangan langkah. Jangan pijak. Tapi kalau kita tanya, apa isi kandung Al-Quran? Tak tahu. Tapi kalau langkah berdosa lah. Macam tu je ke nak jawab? Macam tu je ke? Yang menjadi mulia apabila kita ikut petunjuk Al-Quran. Bukan sekadar letak tempat tinggi. Betul tak ni? Allahu Akbar. Okay. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi mungkin cara saya kasar. Okay. Tapi saya ni jenis orang kalau mungkin cakap lembut-lembut, saya tak sedar. Okay. Saya lok-lak, nantilah. Apa? Baru 50, belum 70. Okay? Macam confirm lah mati umur 100. Okay? Sedangkan kita ni, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tahu dah. Kita semua akan mati. Hari-hari dengar berita kematian. Hari-hari dengar. Tafakur tak? Ingat, ayat Quran, tadabbur. Fenomena alam,
alam, tafakur. Okey, berita kematian tu kita kena buat apa? Tu fenomena alam kan? Tengok pokok mati, tengok daun gugur, tafakur tak? Bilalah pula giliran aku tentang malam ni. Ini kita tengok sayur layu pun tak ada. Dah layu, buang je lah. Tengok pokok mati tak rasa apa-apa. Tengok daun kering tak rasa apa-apa. Pijak je lah, buang je lah. Kita pun nak masuk dalam tanah dah ni. Tak lama lagi kita ni. Betul? Tafakur tak ayat tu? Kematian adalah ayat. Adalah tanda kekuasaan Allah. Tak ada siapa boleh halang kalau dah sampai ajal. Setitik air pun dah tak boleh masuk. Sebab tu kita kalau nampak air reject, cucuk ubat reject, masuk susu muntah. Tu maknanya apa tu? Maknanya apa tu? Sepertinya apa rezeki pun dah tak boleh masuk. Maksudnya apa tu? Dah nak habis. Kita akan pergi bila rezeki kita dah habis. Tapi ada orang, ada kan kita tengok orang dia sakit berpuluh tahun. Betul? Tak boleh bangun. Tapi ada lagi, hidup lagi. Sebab apa? Rezeki dia belum habis. Okey? Allahu Akbar. Peringatan demi peringatan. Okey? Allahu Akbar. Dan kalau kita tengok ayat 31 ni, Allah seksa dengan apa? Satu je pekikan. Okey, kita berletih macam saya ni, menjerit ni, berapa orang yang takut? Berkali-kali kan? Ni, kita kau kejut anak kita bangun, berapa kali kejut? Ni satu je tau, satu je. Kita kalau jerit, semut pengsan tak? Tak pun. Anak kita pun tak bangun. Tapi Allah, satu pekikan saja, hancur semua. Okay, jangan main-main. So, adakah kamu mau mengambil peringatan dan pelajaran? Ya Allah, mudahkanlah aku nak beramal, Ya Allah. Sebab kita ni kadang-kadang suka pergi belajar. Tapi susah nak beramal. Check balik diri, muhasabah lagi. Nanti ada, sebab kita ni, kenapa tak boleh beramal? Satu, atas sebab dosa dan maksiat. Sebab tu zikir pagi petang ada Sayyidul Istighfar. Nabi ajar kita Sayyidul. Apa maksud Sayyid? Penghulu. Ketua. Kepala istighfar. Betul? Allahu Akbar. So kita terhalang untuk beramal sebab atas dosa dan maksiat. Lagi? Nafsu tadi. Lagi? Syaitan. Tapi selalunya kita salahkan diri ke salahkan syaitan? Sedangkan dosa maksiat sendiri buat. Lepas tu, nafsu pun yang ikut nafsu sendiri. Yang disalahkan, ni semua salah syaitan. Faham tak ni? Okay, bersihkan hati. Sebab hati adalah alat untuk kita tadabbur Al-Quran. So, bersihkan hati. Allahu Akbar. Okay. So, hari ni kita tengok pula surah Al-Qamar. Okay, sekarang kita balik pada surah kita, surah Asy-Syams. So, betul tak kisah kaum Samud ni banyak kali diulang-ulang dalam Al-Quran? Banyak kan? Nanti baca lagi kaji lagi. Right. Ayat 13, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Okay. Kalau tengok dekat muka surat 25, bilik tafsir kita tu, maka berkatalah Rasul Allah, iaitu Nabi Saleh kepada mereka. Lahum kepada mereka. Rasulullah. Kenapa tidak diletakkan Ya Saleh? Kenapa tidak diletakkan faqala lahum Saleh? Sebab ayat-ayat untuk Nabi lain ada Ya Daud, Ya Musa. Kenapa kat sini tidak disebut nama Nabi Saleh? Disebut Rasulullah. Kenapa? Seperti yang kita pernah sebutlah. Sebab Al-Quran ni kalau bercerita ataupun kisah-kisah dalam Al-Quran adalah untuk kita ambil pelajaran dan peringatan. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran ini ialah untuk menjadi jalan dakwah. Jalan dakwah. Okey. Jadi sebenarnya kita semua kena ambil pengajaran. Okey. Dan Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Okey, surah ni diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad berdakwah kepada kaum kafir musyrikin Quraisy Mekah. Okay? Dan mereka
tahu sangat kisah kaum Samud. Mereka tahu, mereka lalu. Bila mereka pergi berdagang tu ke utara, mereka akan lalu tempat ni. Mereka tahu sangat kisah kaum Samud. Jadi dalam ayat ni tidak dispesifikkan nama Nabi Soleh. Orang kata apa, umum lah semua rasul. Termula daripada Nabi Nuh. Okay? Jadinya, so kat sini sebenarnya orang Quraisy dah tahu dah kisah pendustaan kaum Samud dan kesan azab. Dah tahu. So, mereka tahu dah, kalau dalam ayat ni, Nabi Soleh dah mengatakan kepada kaumnya, janganlah kamu, awas, janganlah kamu ganggu unta betina Allah tu. Okay, so Nabi Soleh beri amaran. Dan janganlah kamu menyekatnya daripada mendapat air minumnya supaya kamu tidak ditimpa azab. Okay, lahum ni maksudnya kepada kaum dia. Rasulullah iaitu Nabi Soleh. Naqatallah. Okay, kalau kita tengok celik tafsir kita, cuba baca peringkat pertama tu. Dia kata apa? Naqata digunakan dalam bentuk mansub. Maksudnya dalam bahasa Arab, selalunya patutnya ta ni berbaris depan. Naqatullah. Tapi sekarang ni berbaris atas. Naqatallah. Dalam bahasa Arab, bila ta ni patutnya baris depan, dia jadi baris atas, maknanya dia adalah ancaman. Maknanya bahaya. Okay. Allahu Akbar. Sebab dalam Al-Quran, sepanjang kita baca Al-Quran, ada tak tanda seruan? Kita kalau baca bahasa Melayu kan, awas. Ada 3 titik seruan, apa? Tanda seruan. Satu. Kan? Tu maknanya ancaman. Al-Quran tak ada. Jadi dia ubah baris. So dia adalah ancaman. Okay. Nampak kan dekat peringkat pertama tu? Jadi perubahan nahu dari kebiasaan digunakan untuk menarik perhatian pembaca. So bukan naqatullah tapi naqatullah itu maksudnya ancaman. Okay. Maknanya orang kampung ataupun kaum Nabi Soleh ni, dia tahu tak dia dalam bahaya? Dia tahu tak dia dalam bahaya? Dia tahu. So Nabi Soleh dah kata, jangan sekat unta tu minum, nanti datang azab. So dah diberitahu belum? Sudah. Dan mereka berani juga menyekat unta Nabi Soleh. Okey. Dah beritahu dah bahaya apa yang dia buat tu. Tapi dia teruskan juga niat dia untuk membunuh unta tu. Okey. Allahu Akbar. So nak katanya, mereka ni dah dapat info belum? Mereka dah ada ilmu belum? Dah. Sebab unta tu keluar depan mata. Nabi Soleh pun depan mata. Tapi mereka tetap memilih untuk ikut ilham fujur. Okay. Mereka dah tengok sendiri lah mukjizat Nabi Soleh kan. Tapi dia terus menerus mendustakan kenabian, kerasulan. Okay. Nabi Soleh. Jadi kita ni kalau buat dosa tapi tak nak juga tazkiyatun nafs. Okay. Lama-lama ada potensi akan jadi macam kaum kamu. Buat dosa dah tak rasa bersalah, tak rasa apa-apa dah. Malah diteruskan lagi. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Dan wasuqiyaha, dalam cerita tafsir kata dia adalah bentuk isim zaraf, maksudnya bermaksud tempat dan masa. Maksudnya Nabi Soleh kata jangan kacau telaga tu. Okey, masa tu juga, masa unta minum tu jangan kacau. Okey, tapi mereka tak sabar. Mereka kacau juga unta tu. Mereka tak sabar menunggu giliran mereka. Padahal selang seminggu ke? Selang 3 hari ke? Selang sehari. Tapi mereka tak sabar. Allahu Akbar. Mereka yang minta Nabi Soleh buktikan, keluarkan mukjizat. Lepas tu mereka sendiri yang menghapuskan mukjizat tersebut. Okay? Allahu Akbar. Ni semua akibat apa ni? Akibat hatinya tu. Sebab ikut ilham fujur. So apa dia buat? Dia dustakan Rasul. Yang kedua, dia bunuh unta tu. Itulah dia kalau kita menafikan Al-Quran dan Sunnah. Apatah lagi Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ada tak depan mata kita? Ada. Itulah tadaburnya. Subhanallah. Kita ni kalau baca Quran, kan kita kena rasa Allah sedang bercakap dengan
kita. Okay? Jadi kita kena rasa, kita kena kaji. Tadabbur ialah kita renung, kita hayati apa kesan ayat ni pada kita. Cuba tengok, aku ada tak perangai sama macam kaum Samud ni? Okay? Bila lagi nak berubah? So, aku kena betul-betul tadabbur Al-Quran supaya inilah dia proses penyucian jiwa. So, bila kita dah baca, kita faham, mesti kita nak amalkan. Kan? Dah tahu benda tu, berita gembira, kita nak ikut. Kalau berita ancaman, kita nak tinggalkan. Okay? Subhanallah, Allah Akbar. Okay, kalau kita tengok dekat ayat 14, termasuk sikit lah. Fakazzabuhu, dan mereka setelah Nabi Soleh memberi amaran. Fa tu maknanya mereka tetap juga. Terus, immediate. Okay, Nabi Soleh beri amaran. Tapi mereka fa'aqaruha. Fakazzabu. Mereka dua mereka dustakan tadi. Kesan fujur tadi, kesan hati dia kotor. Dia dah tak kisah dah hati dia kotor. Dia tak nak bersihkan. Maka dia, apa dua kesalahan dia buat tu? Dia dustakan, lepas tu dia bunuh unta tu. Okay. Allahu Akbar. Cuba kita perhatikan. Yang pergi bunuh tu seorang ke ramai? Tapi yang diazab, semua. Yang tak beriman pada Nabi Soleh, diazab. Jadi apa hidayahnya kat situ? Okay, surah Al-Anfal ayat 25. Surah Al-Anfal ayat 25. Wattaqu. Perintah tu. Dan takutlah kamu. Kita tahu takwa apa takwa? Taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus. So kat sini, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. So, kalaupun seorang je yang buat salah, tapi kesan dia orang tu je ke? Tak. Bukan orang tu je yang kena. Tapi apa? Akan menimpa secara umum. Bukan khusus untuk orang yang buat dosa tu je. Tapi boleh menimpa kepada sekampung terus. Senegeri, senegara. Okay? Dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana yang bukan saja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus, tetapi akan menimpa kamu secara umum. Saya ambil contoh macam ni. Kalau anak orang lain merempit, tapi kita tak tegur. Contoh, oh bukan anak aku, anak orang. Tapi baik-baiknya anak-anak kita boleh tak dia kahwin adik-beradik? Dia tak boleh kahwin adik-beradik. So kalau kita tak tolong tegur, kita tak ajak, kita tak amar ma'ruf nahi mungkar, okey, setaman tu lah rosak. Nanti, ni nak bagi senang lah faham maknanya nanti nak cari jodoh senang tak anak kita? Kalau keliling dia semua rosak. Sebab dia tak boleh kahwin adik-beradik, betul tak? Jadi kita kena buat amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab kalau kita tak cegah, apa akan berlaku? Kalaulah berlaku banjir, rumah orang yang beriman tu seorang je. Lepas tu dia tak menegur pula tu. Dia tak menghalang, tak mencegah. Adakah rumah dia je tak kena banjir? Semua kena kan? Okay. So hari ni, kalau kita tak mencegah, akan binasa semua. Itu pengajaran yang sangat-sangat besar. Kadang-kadang, cuba kita tengok, kadang-kadang maksiat berlaku dalam rumah kita sendiri. Anak-anak kita tak solat. Tak takut ke kalau kita solat tapi anak tak solat? Tak tegur, tak kejut, tak marah. Seperti kau lah dah besar. Dalam rumah kita sendiri, kita memanglah solat. Kalau ikut ayat ni, takut tak? Kalau rumah terbakar, macam mana kita kejut dia? Macam mana kita kejut dia? Supaya dia tak terbakar dalam rumah tu. Rumah terbakar ni. Adakah kita biar? Seperti kau lah kejut tak bangun. Rumah terbakar ni. Kita biar tak? Tak. Dia gemuk macam mana pun kita kejut kan? Sebab dia anak kita. Tapi kalau tak kejut solat, maknanya apa?
Sebab tu hari ni do something. Especially kalau maksiat itu berlaku dalam rumah sendiri. Okay? Gunakanlah segala daya. Okay? Ikut kemampuan. Sehabis daya. Okay? Allahu Akbar. Bahaya, bahaya, bahaya. Sebab inilah dia surah Al-Anfal ayat 25. Azab tu bukan menimpa seorang saja atau orang yang buat salah tu je. Dia akan menimpa semua. Okay? Allahu Akbar. Fadamdama alaihim. Cara dia bunyi tu pun fadamdama. Macam berulang kan? Maksudnya kehancuran itu, kesan dia mendustakan. Kemudian dia bunuh pula unta tu. Okay? Dia tusuk, dia lobangkan, lepas tu biar je darah tu mengalir. Dia potongnya kaki. Maksudnya memang pembunuhan yang sangat menyeksakan. Okay? Oleh kaum Samud, maka mereka pun diseksa macam mana? 3 hari. Allah Akbar. Jadi oleh kerana mereka tidak beriman dengan Nabi Saleh alaihi salam, mereka telah mendustakan baginda. Maksudnya mereka tidak menerima amaran dari baginda, seolah-olah mereka kata baginda hanya berdusta. Mereka tipu pun. Tapi dah datang mujizat pun dia kata Nabi Saleh, ancaman yang Nabi Saleh kata itu hanyalah dusta belaka. Jadi mereka langgar. Okay? Kita tengok dekat celik tafsir tu. 1, fakadzabu, mereka pandang remeh. Yang kedua, fa'aqaruha, maksudnya mereka menikam unta itu berkali-kali atau boleh bermaksud mereka memotong bahagian kaki unta itu sampaikan unta itu tidak dapat berjalan dan akhirnya mati kerana kehilangan darah. Bayangkan seksanya unta itu mereka lakukan. Bayangkan tu bukan unta manusia tapi itu adalah unta ke Allah. Okay. So surah ini sebagai peringatan kepada Quraisy Mekah kerana dikatakan surah ini diturunkan apabila mereka telah ada keputusan untuk menyerang dan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. So kita sambung lagi minggu hadapan insya-Allah. Boleh? Ayat 14. Ayat 15 tu pendek je. Mungkinlah, mungkin. Jika ada rezeki, minggu depan habis surah Asy-Syams. InsyaAllah, tak janji. Kita cuba. Minggu depan cuti. Sebabnya cuti sekolah kan. Lagipun, perasan tak? Minggu depan minggu kelima. So, minggu depan, hari Khamis memang public holiday, tak silap saya. Memang cuti umum. So kita bercuti. Kita sambung bulan hadapan. Okay? Bulan November insya-Allah. Okay, saya mohon ampunan maaf salah silap. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hak yang benar semuanya daripada Allah. Segala kelemahan adalah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum.